Sekejap ya adik-adik. Assalamualaikum semua. Okey. Hari ini kita akan bersama dengan insan yang sangat istimewa. Okey. Sekejap. Oh, lajunya komen. Allahu Akbar. Okey. Oh, kenapa ni jadi macam ni ya? Tak apa, sabar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz. Nampaknya belakang cermin kat belakang tu menampakkan macam keadaan hujan Ustaz kat sana. Ya, betul, hujan lebat. Kak Anis pun hujan sangat lebat, hujan rahmat Allah Akbar. Rasa terkelak kita pula. Rasa sejuk sangat hari ini. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Ustaz, sihat ke Ustaz? Dah 29 Ramadan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kekal dalam keadaan sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. So jadi macam mana Ustaz punya persiapan nak menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan keadaan kita yang orang kata apa, still masih lagi social distancing. Macam mana Ustaz? Ustaz dah beli apa persiapan Aidilfitri Ustaz? Saya alhamdulillah dalam keadaan kadarnya. Tidaklah kata kita beraya sakan dia panggil. Tetapi sekadar untuk kita menyambut dengan makan makanan dan juga adalah sikit kuih-kuih raya yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dan baju raya tak adalah baju tahun ni. Kita pakai baju yang lepas-lepas je insya-Allah. InsyaAllah. Kita pun pakai yang biasa-biasa je Ustaz kan. Sebab kita keadaan macam ni bersederhanakan lebih baik kawan-kawan. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita nak start dulu, Kak Ni start dulu. Kemudian nanti Ustaz Dusuki akan kongsikan topik yang sangat best hari ni. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga Ustaz sebab sudilah bersama dengan Kak Anis. Boleh Kak Anis start dulu Ustaz? Boleh, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Okey, hari ini 29 Ramadan. Dah 29 hari juga kita bersama-sama setiap petang jam 5 petang. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda yang sangat tidak terhingga kepada Omar dan Hana, program live pahala berganda-ganda. Alhamdulillah. Dan kepada semua adik-adik, kena tunggu live ni sampai habis. Sebab apa? Sebab Omar dan Hana nak bagi kuis dik raya untuk adik-adik. Okey, kena tengok sebab sebentar saja lagi kita akan bagi satu saja kuis. Dan adik-adik berpeluang untuk dapat duit raya daripada Omar dan Hana. Alhamdulillah. Okey, kepada semua adik-adik, Kak Anis nak ingatkan, jangan lupa tonton lagu baru Omar dan Hana. Lagu Lailatul Qadar. Walaupun kita ni dah 29 Ramadan, tetapi Ustaz, lagu Lailatul Qadar Omar dan Hana ni viral Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin selepas ni Ustaz boleh tengok di YouTube channel Omar dan Hana. Ramai yang bagi feedback yang sangat positif dan ramai yang cakap sedihnya Kak Anis. Kak Anis nak pesan, sediakan tisu siap-siap, okey? Dan kepada semua adik-adik, terima kasih juga kepada Saji kerana sudi menceriakan program Pahala Berganda-Ganda kita hari ini. Kongsi rezeki seikhlas hati. Jom kita beri sumbangan dan hari ini merupakan hari terakhir kempen kemanusiaan Box of Kindness. Link Kak Anis dah letakkan di bio. Jom kita sama-sama beri sumbangan. Walaupun hari ini hari terakhir, kita kumpul pahala berganda-ganda sebab esok dah 30 Ramadan, lusa dah hari raya. Astaghfirullahalazim, kejap saja. Masa berlalu pejam celik dah tak sedar kita dah sampai di penghujung Ramadan. Alhamdulillah. Okey Ustaz, lama tak jumpa dengan Ustaz. Minggu lepas Kak Anis sempat bersiaran bersama dengan Ustaz untuk kali pertama dan ini kali kedua dan juga kali yang terakhir. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Dan kita akan berbicara tentang topik yang sangat menarik, sangat orang kata macam apa Ustaz nak cakap sebenarnya hari ini? Terima kasih ya Allah. Ustaz mungkin boleh kongsikan kita nak nak tease sikit macam mana rupa topik kita hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd.
Dalam topik yang kita bincangkan pada petang ini, sebenarnya kita bincang tentang mengenai kita ni banyak sangat dah terima nikmat-nikmat Allah. Lalu dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita ni, maka sewajar dan sepatutnya kita ni bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut pada kita semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kamu bersyukur, aku akan tambah lagi pada kamu. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maksud kamu kufur ni kamu tak terima kasih pada Allah. Inna azabi lasyadid. Kamu kena ingat, azab aku ni amat pedih. Allah sebut demikian. Lalu dalam hidup kita ni, tolonglah untuk kita belajar sentiasa sebut Alhamdulillah. Tanda kita terima kasih pada Allah. Bila kita boleh sebut Alhamdulillah dalam hidup kita, itu tanda kita ni kita merasai setiap nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Sebab ramai di kalangan kita, dia tak nampak Allah yang memberi. Tetapi yang dia nampak ialah dia tak nampak yang disebut dengan Allah yang memberi pada kita. Segala apa yang ada pada diri kita ni, di kalangan hidup kita ni, semua Allah yang bagi. Kita ni pinjam saja kan barang-barang yang Allah bagi. Segala benda termasuk jasad kita ni. Jasad kita ni pun kita sedang meminjam dengan Allah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat jasad kita ni, orang tak panggil dah nama kita. Dia tak panggil dah Ahmad Dasuki. Dia tak panggil dah Omar Hana. Dia tak panggil dah yang disebut, dia panggil apa dia? Jenazah. Dia tak panggil lagi nama yang kita ada. Lalu orang akan sebut, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Lalu dalam hidup kita ni, para penonton dan adik-adik sekalian, dalam hidup kita ni kita kena faham bahawa kita ni kena sentiasa belajar untuk mengucapkan terima kasih untuk Allah. Terima kasih segala-galanya. Dan tambah-tambah dalam hidup kita ni banyak sangat nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Saya akan sebutkan nikmat-nikmat sekejap lagi. Nikmat apa yang Allah bagi dalam hidup kita, sehingga kan kita kena berterima kasih pada Allah. Wallahualam. Tapi kan Ustaz, cuma kita ni sebenarnya tertanya-tanya tau. Memang kita ni sebagai manusia patut bersyukur, patut berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang dia berikan kepada kita. Tetapi macam mana kita ni nak menzahirkan rasa terima kasih tu kepada Allah? Selain daripada kita mengucap Alhamdulillah, apa lagi yang kita boleh lakukan? Banyak yang kita kena lakukan sebenarnya dalam hidup kita. Di antara selain daripada kita sebut Alhamdulillah, kita kena ada sifat amal ma'ruf. Amal ma'ruf ni kena ada pada diri kita. Tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya kita sentiasa menyuruh orang lain berbuat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Itu dipanggil tanda kita sedang berterima kasih pada Allah. Yang kedua, kita kena ada nahi mungkar. Nahi mungkar maknanya mencegah kemungkaran. Setiap kemungkaran yang berlaku dalam hidup kita, yang berlaku dalam masyarakat kita, kita mesti cegah. Tak boleh kita ni biarkan kemungkaran itu berlaku. Bila kita boleh hidup dalam keadaan yang kita sentiasa sebut amar ma'ruf nahi mungkar, itu tanda kita sedang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Lalu kita tunjukkan dengan cara demikian. Yang kedua, kita dalam masa yang sama juga kita sentiasa jaga perintah-perintah Allah, macam solat, tutup aurat. Kita tutup aurat dalam hidup kita ni, tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat jasad yang Allah bagi pada kita kan. Nikmat kita ni, Allah bagi pada kita ni jasad yang cantik. Kemudian macam dalam tubuh badan kita ni suara kita yang indah. Kemudian segala benda yang kita dapat nikmat tadi, kita gunakan untuk ketaatan. Itu tanda kita syukur. Jangan kita dapat nikmat tapi kita guna pada kemaksiatan. Ada orang yang Allah bagi dia rupa dia cantik kat Anis kan. Ada di kalangan kita orang yang Allah bagi badan dia tegap, sado, bahasa yang mudah kitanya. Tapi dia gunakan perkara tersebut untuk kemaksiatan pada Allah. Itu tanda dia tak berterima kasih pada Allah. Dia sepatutnya dalam hidup kita ni, Allah bagi rupa cantik, Allah bagi badan sado, Allah bagi suara yang indah. Semua tu kita gunakan untuk Allah. Macam kita baca Quran, macam kita tutup aurat, macam kita dalam hidup kita ni dalam keadaan kita bersedekah, berimpak, itu tanda kita terima kasih pada Allah dalam hidup kita. Lalu
banyak cara Allah jadikan pada kita untuk menunjukkan kita ni berterima kasih kepadanya. Alhamdulillah. Banyak dengar tu adik-adik, ada yang kat sini nampak tadi tanya soalan macam mana kita nak menzahirkan rasa terima kasih tu. Itu antara yang Ustaz Dosuki boleh kongsikan untuk petang ini. Tapi kalau Ustaz, kita terfikir tau, contohnya macam dalam keadaan kita dengan MCO, dengan PKPB kita kan. Lepas tu kita nak meraihkan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma tidak lama lagi ni kan. Ada setengah tu mungkinlah dia macam bercakap, kenapa untuk terjadinya virus corona ini ketika menjelangnya Ramadan dan Hari Raya. Di saat umat Islam kita nak berpusu-pusu, nak beribadah, nak berjemaah di masjid dan sebagainya. Tetapi bila terjadinya sebegini, 100% kita punya kehidupan itu macam dia jadi dah berbeza daripada sebelumnya. Tapi dalam masa yang sama, ujian itu juga adalah salah satu tanda bersyukur. Betul tak Ustaz? Betul. Mungkin Ustaz boleh macam kongsikan sedikit. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena jadi orang mukmin yang hebat. Orang yang mukmin yang hebat ni adik-adik, Kak Anis, semua penonton-penonton sekalian, orang yang dia hidup dia dalam keadaan yang dia apa sahaja yang berlaku padanya, dia merasakan itu hikmah yang terbaik yang Allah jadikan padanya. Yang ni yang disebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah pernah sebut pada kita kan, Rasulullah kata ajaban li amril mu'min. Aku menjadi takjub dengan orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua benda yang dalam hidup dia akan jadi rasa baik semua. In asabatu darra sabara. Fakana khairan lah. Kalau dia kena ujian-ujian dalam hidup dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara. Fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan dalam hidup dia akan syukur. Itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa dzalika illal mu'min. Tak akan berlaku demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Rasulullah sebut demikian. Maknanya kita ni berlaku MCO ke, PKPB ke, berlaku apa pun dalam hidup kita, kita jangan kita rasa resah. Jangan kita rasa sedih. Jangan. Ataupun kita nak sambut Ramadan, ataupun kita nak sambut Aidilfitri ni. Kita jangan nampak bahawa itu satu benda yang memburukkan kita. Tapi kita kena rasa ini satu kenangan yang indah dalam hidup kita. Kita mana ada orang lain rasa macam kita rasa kan? Tahun ni kita dapat rasa satu nikmat dalam hidup kita. Nikmat apa dia? Nikmat kita berRamadan tanpa kita perlu pergi ke masjid, tapi kita dapat pahala kita pergi ke masjid. Kan relax tu dia panggil. Kita tak pergi ke masjid tapi dapat pahala masjid. Kenapa? Kerana kita ditahan dengan tahanan sesana wabak yang berlaku ini. Pahala kerana kita dah biasa dah pergi ke masjid sebelum daripada ni kan. Demikian juga dengan Aidilfitri. Jangan bersedih kalau kita tak boleh balik kampung. Saya tak tahu Kak Anis balik kampung ke tak balik kampung. Tapi tak balik kan. Kita terpaksa beraya di perantauan. Tak jadi masalah pada diri kita. Bahkan kita kena rasa alhamdulillah Allah bagi lagi peluang pada kita kan untuk beraya di atas muka bumi ini. Orang lain dah masuk dalam kubur dah. Tak sempat nak beraya pun. Tapi kita alhamdulillah Allah bagi nikmat untuk beraya dan hari raya Aidilfitri di atas muka bumi ini. Dalam tempoh PKP, kita kata tak boleh ziarah Ustaz. Kita tak boleh nak pergi ziarah kan. Ramai kita kena beraya, pakai baju raya, duduk dalam bilik, kemudian ambil gambar masing-masing. Selfie dalam keluarga begitu saja di kalangan kita kan. Tak apa, kita kena rasa alhamdulillah. Itu satu nikmat juga Allah bagi pada kita. Dalam hidup kita boleh guna melalui teknologi maklumat begini. Kita boleh online, kita boleh selfie, kita boleh di kalangan keluarga kita bergambar ramai-ramai. Kita boleh buat cara banyak lagi melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui banyak cara. Melalui kita boleh berhubung walaupun kita tak boleh bersentuhan badan, kita tak boleh berjumpa dengan berpelukan di antara satu sama lain, tetapi kita ada lagi ruang yang Allah bagi. Kan adik-adik sekalian, kalau kita tak jadi macam ni, boleh jadi hari ni kita tak boleh online macam ni. Betul Kan? Ustaz. Tapi oleh kerana Allah buat kita macam ni, lalu kita dapat online macam ni. Adik-adik duduk depan handphone, depan televisyen dan sebagainya. Adik-adik boleh tengok saya dan juga Kak Anis sedang bercakap tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ini. Sehingga kan kita kena sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah dalam hidup kita. Bahkan kita sentiasa sujud pada Allah. Sentiasa kita jaga syariat Allah.
tanda kita berterima kasih ya Allah di atas nikmat-nikmat yang kamu kurniakan pada kami. Alhamdulillah. Tapi kan Ustaz kan, cuma Kak Adis macam terfikir daripada tadi kan. Bila kita ni diimpa ujian, musibah dan sebagainya, kita ni sepatutnya bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah atas segala apa yang Allah dah takdirkan untuk kita. Tetapi kan Ustaz, kita ni sebagai manusia biasa tak terlepas daripada rasa macam kenapa dalam banyak-banyak Allah pilih aku untuk jalani ujian sebegini. Tak semestinya PKP, mungkin sebab setiap manusia ujian kita berbeza-beza kan, betul tak Ustaz? Betul. Macam sebab kita, Kak Ani bisa terfikir tau, kadang-kadang bila kita tengok dekat drama dan sebagainya, ya Allah kenapalah aku diuji dengan sebegini, kan. Macam mana kita ni nak rasa redha, nak rasa syukur dengan nikmat walaupun itu dari segi bentuk ujian. Sebenarnya kita kena letak itu tanda Allah sayang pada kita. Okay. Allah tak akan uji pada seorang kecuali Allah menyayangi seseorang tersebut. Allah. Ujian yang kita kena menandakan Allah sedang memandang kita. Allah nak dengar suara tulus mulus kita yang memanggil-manggil namanya. Allah bila disayang pada hamba dia akan uji hamba tersebut. Bila kita kena ujian, kita janganlah rasa kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Jangan. Bahkan kita sebut Alhamdulillah kerana Allah bagi pada aku. Allah tak bagi pada orang lain. Yang pertama dalam hidup kita. Yang kita kena faham tanda Allah sedang menyayangi kita. Yang kedua, bila Allah kenakan ujian pada kita, kerana Allah nak angkatkan darjat kita di sisinya. Allah nak naikkan lagi kita. Sebelum daripada ni boleh jadi kita jadi orang awam, orang biasa-biasa saja. Tapi bila Allah nak tunjuk sayang pada kita, Allah nak angkat darjat kita, Allah uji terlebih dahulu. Nak tengok kita boleh bertahan ke tak boleh bertahan dengan ujian-ujian ini. Allah sebut dalam Quran kan, hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sana aku akan uji orang mukmin dan aku akan goncang segoncang-goncangnya orang mukmin tersebut. Ustaz, adakah Kak Ani seorang je nampak macam Ustaz Ujian, dekat? maka dalam keadaan yang kita diuji oleh Allah. Ya, lain kita mungkin dalam keadaan yang yang kurang. lain kita putus-putus kan. Okey. Saya nak bila sambung? bila Allah jadikan pada kita ni ujian, Allah nak naikkan darjat kita di sisi dia. Dua. Yang ketiga, kenapa Allah jadikan pada kita kan dalam hidup kita? Kerana Allah nak kafarahkan kesilapan kita yang lalu. Dosa-dosa kita ni kan banyak Kak Anis. Bila hidup kita ni sentiasa hidup, kita akan melalui dosa-dosa. Sebagaimana kenderaan. Kalau dia berjalan je, mesti dia akan kotor. Kalau itu tanda dia ni sedang bergerak. Manusia demikian juga. Manusia ni kalau dia bergerak, dia hidup, dia akan buat dosa. Dia akan terkena debu-debu dosa. Dia akan terkena benih-benih dosa. Yang menyebabkan di waktu tersebut dia perlu dibersihkan. Macam mana Allah nak bersihkan kita daripada dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam hidup kita? Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Bila Allah jadikan ujian pada kita Kak Anis, maka di waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan segala dosa-dosa kita yang lalu. Terima kasihlah pada Allah di atas ujian yang Allah jadikan sehinggakan kita bersih. Sebagaimana kalau ada orang datang nak bersihkan kekotoran pada tubuh badan kita kan, kita akan sebut apa dia? Terima kasih kan? Terima kasihlah kerana bersihkan kekotoran pada pakaian saya, pada tubuh badan saya dan sebagainya. Demikian juga dengan Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bersih pada diri kita, Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Bila Allah jadikan ujian pada diri kita tu, lepas pada sebab kita bersih. Orang yang lepas demam, dia bau dia lepas demam saja, dia ibarat bau dalam keadaan sebersih-bersihnya. Kerana apa dia? Allah telah kafarah dosa dia. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, dia melahirkan adik-adik yang anak-anak kita ni kan. Lepas pada dia melahirkan zuriat, bersih dosa. Sebagai hari dia melahirkan tersebut. Tidak ada lagi dosa. Apa lagi? Dalam hidup kita yang kita tak nak kita terima kasih pada Allah. Lalu bila kita dapat nikmat-nikmat sebegini, kita sebut pada Allah, Alhamdulillah, Allah telah menguji saya dan menyebabkan saya bersih dalam keadaan demikian. Kemuncak Kak Anis, Allah bagi pada kita ujian ini untuk melayakkan kita ke syurganya. Kalaulah Allah tak bagi ujian dalam hidup kita, kita tak layak masuk dalam syurga Allah.
Kerana syurga Allah ini, Allah jadikan dengan ujian-ujian di hadapannya. Manakala neraka Allah, Allah jadikan penuh dengan syahwat-syahwat di hadapannya. Maknanya, kalau kita nak masuk syurga Allah, kita kena melalui ujian. Kalau kita nak masuk neraka Allah, senanglah. Kita buat dia benda maksiat pada Allah. Yang menyebabkan ikut je syahwat, kita akan terhumban ke dalam neraka Allah. Jadi adik-adik boleh buat pilihan dalam hidup. Dalam hidup kita ni, buat pilihan. Kita nak ke syurga ke kita nak ke neraka. Bila kita nak ke syurga, maka kita kena bersedia untuk berhadapan dengan ujian dalam hidup. Dan bila kita kena ujian, kita kena kukuh diri kita dengan Allah. Jangan kita lari pada Allah. Bila kita kena ujian, sebut apa dia? Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kita kena ujian, kita sebut apa dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita kena ujian, kita akan kembali pada Allah. Allah suka dengan saat mana kita kembali pada Allah, penuh dengan pengharapan di waktu mana kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itu antara yang Ustaz kongsikan. Bila kita ni terkena ujian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu antaranya lah kan. Tapi kan Ustaz kan mungkin Ustaz boleh kongsikan lah. Sebab kita sebagai manusia yang biasa, yang serba khilaf ni, sentiasa melakukan dosa. Sebab bab kata Ustaz Dusuki, kita ni umpama kereta. Tetapi sedangkan Nabi ni Ustaz, yang tidak ada dosa pun ditimpa ujian. Mungkin Ustaz boleh tak kongsikan salah satu kisah zaman-zaman para Nabi, para solehin yang dulu-dulu. Dahsyatnya mereka ditimpa ujian ni, tapi mereka ni masih mendekatkan diri dengan Allah. Kalau kita nak sebut, antaranya Nabi Muhammad SAW. Ujian dalam hidup Rasulullah ni tak terkira banyaknya. Semenjak daripada kecil, sehinggalah ia menghadap di hadapan Allah. Berhadapan dengan ujian dalam hidup. Lahir dalam keadaan ketiadaan bapa. Kan Rasulullah demikian. Kemudian membesar sedikit, ibu meninggal dunia. Membesar lagi ujian dengan wafatnya datuknya. Kemudian besar lagi, hidup bersama dengan Abu Talib. Dalam keluarga yang susah. Kemudian menjadi Nabi dan juga Rasul. Kemudian di saat mana berumah tangga dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasulullah berhadapan dengan tekanan-tekanan daripada bapa saudara yang memungkiri Rasulullah. Siapa dia? Abu Lahab yang disebut dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian Abu Talib sendiri tak beriman kepada Allah. Kemudian ujian dalam hidup Rasulullah. Ujian dalam hidup dia. Bila dia membesar menjadi Nabi dan juga Rasul. Kemudian lepas itu Allah wafatkan dua orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah. Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasulullah SAW membawa Islam. Ujian dalam hidup Rasulullah disihir oleh Lubayy bin Asim. Dan sihir, kan Rasulullah kena sihir dalam hidup Rasulullah. Ujian dalam hidup Rasulullah sampai tak boleh bangun. Ujian dalam kekeluargaan Rasulullah. Ujian dengan pasangan hidup Rasulullah. Isteri yang mula menampakkan kebendaan seketika. Isteri Rasulullah sampai Allah Subhanahu Wa Taala suruh panggil isteri Rasulullah tersebut, sebut pada mereka, kalaulah isteri ni nak kepada apa dia? Nak kepada dunia dan juga isi seluruh dunia ni, kamu bagi semua apa yang mereka minta. Kemudian wa usarrihuna sarahan jamila. Kemudian cerai isteri dia seorang-seorang. Kan Rasulullah diuji dengan ujian kekeluargaan. Hadisul ifki yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dituduhnya Sayyidatina Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Sehingga kan Rasulullah hampir-hampir nak menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah diuji dengan ujian peperangan. Orang kafir datang lagi. Ujian-ujian yang datang. Sampailah dekat dengan Rasulullah wafat. Lalu turun ayat Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku sempurnakanlah pada kamu pada hari ini agama bagi kamu. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan segala nikmat-nikmat aku pada kamu. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku redalah Islam sebagai agama pilihan dalam hidup kamu yang paling baik untuk kamu turuti. Saat itu sahabat-sahabat bergembira. Syukur sahabat-sahabat. Oh, alhamdulillah kita dah berjaya. Abu Bakar dia menangis teresak-esak. Sahabat tanya pada Abu Bakar, kenapa Abu Bakar kamu menangis wahai Abu Bakar? Sedangkan kan kita dah berjaya dah melalui ujian-ujian yang banyak dalam kehidupan ini. Abu Bakar sebut, kita akan kehilangan Rasulullah. Bila turun saja ayat ini, menunjukkan Rasulullah akan wafat. Menangis teresak-esak sahabat-sahabat.
bila tahu bahawa ujian ini Allah nak jadikan kemuncak kemenangan dalam hidup kita. Allah nak jadikan demikian. Lalu Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, asyaddun nasul bala, seburuk-buruk, teruk-teruk bala ujian yang kena ialah Nabi, al-anbiya, fal amsal wal amsal. Kemudian lepas pada itu para sahabat-sahabat, pengikut. Kemudian yang bawah-bawah tu jadi ringan dah. Kita ni Kak Anis, ujian kita ni ringan je dibandingkan dengan ujian mereka. Ujian mereka tu jauh lebih teruk dibandingkan dengan kita. Kita ni ujian PKP sikit je pun, tu pun tak tidur malam dah kita ni. Ujian tak boleh balik raya pun, orang kita kena ujian tak boleh balik raya, tersedu-sedan tepi jalan. Sebutnya memohon agar dia boleh pulang berhari raya. Kan kita kan sikit dibandingkan dengan ujian mereka. Ujian mereka tu lebih dahsyat daripada kita. Saat mana suasana yang berlaku pada mereka itu yang disebut nabi-nabi. Nabi-nabi dahulu, kalau kita baca Kak Anis kan, Omar Hana kan cerita banyak kan cerita nabi-nabi, misal contoh. Cerita tentang mengenai bagaimana susahnya kita, bagaimana susahnya Nabi dalam menyampaikan agama. Nabi Nuh AS sebar Islam ni, bagi tahu Islam ni sepanjang inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku panggil kaum aku pagi dan juga petang. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada seorang pun nak bertambah pada aku kecuali masing-masing melarikan diri ya Allah. Cerita pada Allah. Menangis teresak-esak Nabi Nuh. 950 tahun. 950 tahun. Diuji dengan ujian pengikut 80 orang. 80 orang je yang mengikut Nabi Nuh AS. Kita boleh bayang bagaimana tolol dan degilnya umat di saat itu. Nabi Zakaria AS digergaji kepala, di atas kepala. Gergaji bukan gaji mesin tu. Bukan gaji yang cepat tu, tak. Gergaji yang tolak tarik. Bayangkan nak terbelah dua badan Nabi Zakaria AS. Ujian yang mereka lalui. Kita ni coek je di kalangan mereka. Yang kena ni, kenapa kita banyak mengeluh di saat mana kita kena ujian-ujian demikian. Tak payah mengeluh, tetapi banyakkan sebut alhamdulillah aku sedang diuji oleh Allah. Allahu Akbar. Itu antaranya lah kan, sebab sedangkan zaman Nabi dulu kan lagi ujian lagi besar daripada kita Ustaz, tetapi Masya Allah keimanan mereka masih tebal. Nak dibandingkan dengan kita ni, ujian sikit tapi kita dah merungut. Tak boleh balik raya lah, tak boleh ni macam-macam lah kan. Kak Anis pun adik-adik tak balik raya, tapi tak apa, kita redha dengan apa yang berlaku ni. InsyaAllah mungkin selepas ini dah keadaan semua dah stabil. Mungkin kita punya kehidupan kembali seperti biasalah kan. Tapi Kak Ustaz, cuma kita mungkin boleh buat kesimpulan sikit lah kan, dalam keadaan kita yang ingin menyambut Hari Raya Aidilfitri lagi lusa kita akan menyambut Hari Raya, dan juga hari ini dah 29 Ramadan, esok dah hari terakhir Ramadan. Dengan keadaan kita yang orang kata kehidupan kita yang sangat berbeza daripada sebelum-sebelum ini kan. Mungkin Ustaz boleh bagi kesimpulan sikit dengan tajuk kita hari ini, terima kasih ya Allah. Macam mana tu Ustaz? Adik-adik dan Kak Anis serta penonton sekalian, bila kita menyambut raya besok, janganlah kita ni dalam keadaan melakukan maksiat pada Allah. Terima kasihlah pada Allah. Dengan nikmat yang Allah bagi pada kita PKP, nikmat kita yang Allah bagi pada kita yang disebut dengan Ramadan, dengan kita tak boleh balik beraya. Tetapi kita jangan buat maksiat. Maksud saya buat maksiat apa dia? Jangan ada di kalangan kita bila dah beraya nanti, bila kita sambut beraya je, kita membuka aurat. Kita dalam keadaan yang apa dia? Kita bersukaria, makan makanan yang syubhah. Jaga makanan yang kita nak makan pada hari raya. Jangan kita makan sembarangan, jangan. Kita ikut masuk je pada diri kita. Jangan kita buat maksiat pada hari raya. Dengan apa dia? Dengan kitanya sibuk berjoget, menari tanpa kita bertasbih, bertahmid kepada Allah. Hari raya, Allah tahu kita nak kita nak melompat-lompat, nak gembirakan. Allah tahu macam mana kita nak menggembirakan diri kita. Allah suruh kita takbir. Adik-adik Omar Hana, takbirlah sebanyak mungkin. Adik-adik semua, takbir bertahmid pada Allah. Bergembiralah dengan berzikir pada Allah. Maksudnya, jangan kita ni melagu-lagukan lagu-lagu yang entah apa-apa. Tetapi kita lagu-lagukan dengan puji-pujian bagi Allah. Berzikir dan bertasbih pada Allah. Ini satu cara yang kita dituntut sangat dalam hidup kita bila kita berada dalam keadaan yang sebegini. Lalu
pada hari raya juga jangan kita lupa. Raya kita ni jangan kita terlupa satu. Yang Ustaz nak pesan. Apa dia? Puasa sunat 6. Ramai di kalangan kita, bila lepas pada raya, dia raya sungguh-sungguh sampai dia tak puasa sunat 6. Jangan demikian. Kita kena ingat, kita kena bekalkan 6 hari lepas pada hari dalam bulan Syawal. Rasulullah dah pesan dah. Siapa-siapa yang dia puasa bulan 6, bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan Sittatun min Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal. Tak kira lah. Putus-putus ke, dia puasa direct ke dan sebagainya. Maka seumpama dia puasa setahun pada tahun tersebut. Allahu Akbar. Buat sikit tapi pahala banyak. Sebagaimana Allah jadikan pada kita pada PKP ni kan. Kita tak pergi masjid tapi kita dapat pahala masjid. Walaupun kita tak buat sebagaimana biasa, tapi kita dapat pahala macam biasa. Punca apa dia? Punca kita benar-benar imanan wahtisaban. Kita bangunkan iman kita dan penuh dengan keyakinan kepada Allah dalam ketaatan kita pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat yang disebut dengan terima kasih pada Allah ini, betul-betul kita akan hayati waktu mana kita bertakbir dan kita bertahmid pada Allah dan bertasbih pada Allah pada hari raya, start daripada malam hari raya sampailah pada tengah hari raya Aidilfitri tersebut. Wallahu a'lam. Allahuakbar. Semoga kita semua diberi kesihatan dan kebaikan insya-Allah. Okey Ustaz, kita dah bincang-bincang tentang tajuk terima kasih Allah ni tanpa sedar kan Ustaz. Kita dah sampai ke penghujung live Ustaz. Sekejap saja masa berlalu, ya Allah. Okey, tapi tak apa, Kak Anis rasa macam sebenarnya banyak lagi nak tanya soalan dekat Ustaz ni. Tapi tak apa, mungkin hari dan waktu seandainya diberi peluang, Omar dan Hana akan live bersama dengan Ustaz Dusuki, insya-Allah. Doakanlah InsyaAllah. ya adik. Mudah-mudahan. Okey. Kita seperti apa yang kita janjikan tadi, kita nak bagi kuis duit raya. Okey. Kepada semua cepat ready. Kita nak bagi kuis duit raya hanya seorang saja yang bertuah setiap hari. Dan boleh tak kalau Ustaz Dusuki yang bagi soalan berdasarkan live kita hari ni? Boleh, tak ada masalah. Okey, satu saja soalan Ustaz, silakan. Adik-adik, kenapa Allah menguji kita? Kemudian jawab je, kenapa Allah menguji kita? Kita jawab yang tu je. Okey, cepat jawab adik-adik. Ada 4 sebab saya sebut tadi. Salah satu sebab lah kan? Ya, boleh. Okey, Ustaz boleh pilih siapa pemenang dia? Siapa dia tu Ustaz? Mungkin Ustaz boleh pilih siapa yang jawab betul kenapa Allah uji kita. Kak Anis baca. Kak Anis baca Okey, sekejap. Banyak lah Ustaz sebut tadi. Tapi antaranya sekejap. Okey, ni ada yang bagi 3 Ustaz. Ya. Yang bagi 3 tu bagus. Yang bagi 3 tu baca tu. Okey, kita tengoklah. Sekejap, mana yang bagi 3? Malina Hamzah. Yang pertama dia cakap sebab Allah sayang kita. Yang kedua sebab Allah ni nak angkat darjat kita. Lepas tu Allah nak kafarahkan dosa kita. Betul tak Ustaz? Betul. Tiga-tiga tu betul. Alhamdulillah. Okey, tahniah kepada Malina Hamzah. Rasanya dah pernah dapat duit raya sebelum ni tapi tak apalah rezeki ya kan Ustaz kan. Nak bagi nak daripada Omar dan Hana. Alhamdulillah. Kepada semua adik-adik, boleh tak Ustaz di hujung live sekejap lagi kita nak baca doa sikit dengan kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri, dengan kita ni ditimpa ujian, kita juga dapat nikmat. Boleh tak Ustaz? Kita nak baca doa sikit sekejap lagi. Boleh. Okey, tapi sebelum tu Kak Ines nak ingatkan kepada semua adik-adik, jangan lupa dengar lagu baru Omar dan Hana, lagu Lailatul Qadar di YouTube channel Omar dan Hana dan lagu Kongsi Kebaikan Bersama yang dinyanyikan oleh Abang Naim Dania bersama dengan Omar dan Hana. Alhamdulillah dalam masa 1 minggu kita hampir mencapai 1 juta tontonan. Terima kasih banyak-banyak kepada sudi yang memberikan sokongan kepada Omar dan Hana. Terima kasih sekali lagi. Dan Omar dan Hana ada lagu raya. Bukannya orang lain, Omar dan Hana pun ada lagu raya. Kita ada lagu Raya Gembira di sekarang ni dah keluar hari Jumaat 11.30 pagi dan 6.30 petang di Astro Syariah 611 dan juga di YouTube channel Omar dan Hana hari Ahad ini jam 8.30 pagi insya-Allah. Kepada semua, hari ini merupakan hari terakhir kempen kemanusiaan Box of Kindness
sama-samalah kita membantu kepada yang memerlukan, iaitu kita berpeluang untuk berkolaborasi bersama dengan beberapa NGO, antaranya ialah Islamic Relief Malaysia dan UK, Mercy Malaysia dan UK dan juga Dompet Duafa. Terima kasih Ustaz sebab sudi live bersama dengan Kak Anis hari ini. Boleh tak kita baca doa sekarang? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana bumi sedang dibasahi dengan air hujan yang lebat ini, ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu ampunkanlah dosa-dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Menghampiri saat penghujung Ramadan ini, ya Allah, menjadikan satu saat kesedihan dalam kehidupan kami, ya Allah, agar kami dikembalikan kembali pada bulan-bulan Ramadan yang mendatang nanti, ya Allah. Ya Allah, jangan kamu jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang akan datang nanti Ramadan yang lebih indah daripada Ramadan yang sedang kami lalui ini, ya Allah. Ya Allah, kami memuji dan bersyukur pada kamu, ya Allah, di atas setiap nikmat-nikmat yang kamu kurniakan pada kami ini, ya Allah. Kami datang dengan dosa-dosa yang banyak kepada kamu, ya Allah. Lalu kami meminta ampun pada kamu, ya Allah. Kamu ampuni dosa kami, ya Allah. Kemudian kami mengulangi lagi perbuatan yang sama yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Kemudian kami datang lagi meminta ampun pada kamu, ya Allah. Lalu kamu ampuni lagi dosa kami, ya Allah. Kemudian kami ulang lagi dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah. Kemudian kami menangis dan mengharapkan keampunan pada kamu, ya Allah. Sehinggalah kami berputus asa dan kami tidak berputus asa dalam minta ampun dan minta ampun pada kamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami mengharapkan pada kamu, ya Allah, keredaan dan keberkatan perjalanan hidup ini, ya Allah. Dimurahkan rezeki kami, ya Allah. Dijadikan kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan terhadap kedua bapa kami sebelum daripada ini, ya Allah. Dosa-dosa kami bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Dosa kami menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Dosa-dosa kami yang menghempaskan pintu dan kami membatukan diri di dalam bilik kami keseorangan, ya Allah. Saat mana panggilan nama kami dipanggil oleh ibu dan ayah kami, ya Allah, kami membisukan diri kami, ya Allah. Mendiamkan panggilan itu, ya Allah. Sehingga terdiam panggilan-panggilan itu daripada kedengaran pada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kadar itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati mereka berdua, ya Allah. Kami jahil, ya Allah. Kami penuh dengan keadaan yang tidak sengaja kami lakukan di saat yang demikian itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itu kah pula, ya Allah, ujian ini seringkali bertalu-talu dalam hidup kami, ya Allah. Datang dan singgah kepada kami, ya Allah. Lalu pergi dan datang kembali dosa kesilapan kami ini, ya Allah. Kami pohon dengan kerahmatan kamu, ya Allah. Di penghujung Ramadan ini, kamu keluarkanlah senarai nama kami di kalangan ahli neraka itu, ya Allah. Masukkanlah nama kami di kalangan senarai-senarai ahli syurga pula, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami mengharapkan keampunan kesilapan kami yang lalu, ya Allah. Dosa-dosa kami dalam bersahabat, ya Allah. Dosa-dosa kami dalam berumah tangga, ya Allah. Dosa-dosa kami yang tidak mampu untuk kami lafazkan dan kami ukirkan di sini, ya Allah. Kami yang mengetahui kesilapan kami lalu itu, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, saat mana kami berdoa di penghujung Ramadan ini, ya Allah, masyarakat kami di dunia ini sedang diseliputi dengan COVID-19, ya Allah. Kami mengharapkan daripada doa-doa kami ini, ya Allah, kamu angkat dan buang sejauh mungkin wabak-wabak yang sedang melanda di kalangan kami saat ini, ya Allah. Kami tahu di kalangan kami pernah melakukan kesilapan-kesilapan pada kamu, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa lalu, ya Allah. Kamu jadikanlah kebaikan yang berterusan dalam hidup ini, ya Allah. Sehingga kami bertemu dengan janji kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami ini, ya Allah. Seburuk mana pun kami ini, ya Allah. Sejahat mana pun kami ini, ya Allah. Sekeji mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Seburuk mana pun perjalanan hidup ini, ya Allah.
sejahat mana pun sejarah perjalanan hidup kami dahulu, ya Allah, kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Dengan keampunan kamu kami tagihkan, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, balikkanlah setiap kejahatan musuh-musuh kami yang sentiasa menyerang kami, ya Allah, di belakang mereka pula, ya Allah. Lumpuhkanlah tangan-tangan yang menulis bagi diri kami ini, ya Allah. Jadikanlah kebaikan itu bertambah dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Jadikanlah mereka-mereka yang melakukan khianat itu, ya Allah, ke atas belakang-belakang mereka pula, ya Allah. Kami mengharapkan keredaan kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih doa yang sangat menyentuh hati. Sebab ramai dekat Instagram Ummah dan Hana message Kak Anis di Instagram Ummah dan Hana kata, ya Allah kami sangat suka Ustaz Dasuki baca doa. Itu antaranya lah kan. Okay, Mudah-mudahan, amin. InsyaAllah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain hari dan waktu. Terima kasih Saji kerana sudi menceritakan program Pahala Pengadangan kita hari ini. Kongsi rezeki seikhlas hati. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Kak Anis. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Minta maaf segala kekurangan. Minal aizi wal faizin, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.